Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Nabil? Ustaz Ibi. Wah, Masya Allah. Sepanjang sama janggut dah. Masya Allah. Janggut sama. Ustaz punya lagi dahsyat. Masih ada sikit lah. Masih ada sikit. Ada sikit. Ustaz sihat ke? Sihat Nabil. Boleh dengar suara sini line slow lah Nabil. Tak apa, Alhamdulillah. Line slow. InsyaAllah, okey. Oh, ramai pula tengok. Dah 20,000 dah Nabil. Tapi putus. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Ustaz, macam mana? Macam mana Ustaz? Keadaan sekarang ni Ustaz ada dekat mana ni Ustaz? Sekarang saya dekat Bandar Gaza. Bandar Gaza. Bandar Gaza. Jadi rasa sangat bersyukur pada Allah SWT, Nabil dan semua sekali. Jadi pertama sekali bila pergi Gaza ni, yang saya belajar sekali kali ni, yang Allah orang kata Allah rindu kan. Dengar hamba dia berdoa, menangis, minta pada dia. Jadi kali ni kita boleh kita dapat melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, dapat melihat kebesaran Allah. Benar-benar betul dengan Allah. Ada orang kata memang kalau nak masuk Gaza ni, hampir semua yang biasa pergi kata macam susah, mustahil, tak boleh kan. So kita pun belajar-belajar, berusaha. Tapi segala puji bagi Allah. Orang kata sebulan kami kat Egypt ni dalam keadaan mereka, maksud kita kena, maksud tak boleh nak ni sangat, kita memang demi keselamatan semua sekali dan dinasihatkan begitu. So kita tak adalah pergi ke mana-mana dan kita tak ni, tapi kita Alhamdulillah, so kita berdoa selama sebulan. Macam sebelum ni memang kita berilah hari-hari dalam kita punya tim ni, jemaah ni kita ingatkan lah. Setiap hari kita betulkan solat jemaah. Hari pertama mula apa kurang, solat jemaah ada seorang dua tak ada. So kita bila solat jemaah Allah tolong. Lepas tu kita kata ni kita kena bagi sedekah. Jadi kita suruh semua orang sedekah kat adik-beradik ke yang tengah susah musim Covid ni. Bukan kat sini, kat Malaysia. Transfer duit kat mak ayah. Mungkin antara tim ni ada yang mungkin dah lama tak call mak ayah mertua. So kita call sebab kita tahu dia bukan soal pandai tak pandai, bukan soal ada duit tak ada duit, bukan soal bergaya tak bergaya, bukan soal terkenal atau tak terkenal, bukan soal ada kabel atau tak ada kabel, bukan soal masyhur ke tak masyhur, bukan soal negeri mana, tempat mana, tapi soal mana saja kita pergi, bumi kita pijak, langit kita junjung, langit bumi yang kita nampak tak nampak semua milik Allah SWT. Allahu Akbar. Kita nampak Allah yang buat, kita nampak Allah nak kita cakap Allah yang buat. Kita nampak saya yang buat, kita buat, Allah belum bagi lagi. Dia nak sampai kita kata betul lah, saya tak ada daya upaya. Saya last Nabil, tapi Alhamdulillah ni berkat doa dan sokongan rakyat Malaysia semua sekali lah. Tuan-tuan perempuan semua ni lah yang sokong doakan. Dan juga Masya Allah sokongan daripada semua orang satu hati nak bertolong. Termasuk daripada terutama pada awal Datuk Seri Syamuddin Hussein lah, Wisma Putra, Kedutaan Malaysia di Mesir tu yang memang setiap hari Nabil, tak pernah kita dapat mesej hari-hari mesej Nabil. Menteri mesej kan, tiba orang ke kampung kan, TMJ dapat mesej Nabil. Kita macam Nabil memang dah glamour dah, kita orang kampung-kampung ke kampung, tiba-tiba mesej pula, ni dia mesej semua tanya khabar macam nak tolong. Alhamdulillah, dan sampai Datuk Seri Syamuddin lah yang paling kuat sekali, Datuk Ida Murni Wisma Putra, Cik Syahabuddin Kedutaan sini, TMJ, Masya Allah. Orang kata Pemaisuri yang dulu yang mulia Pemaisuri pun banyak bantu mesej semua sekali. Bukan sikit-sikit punya kerja juga. Dan kita kat sini pula berdoa semayang akhir Nabil selepas hampir sebulan. Sebenarnya kita memang niat pertama memang nak hantar barang nak balik. Itu niat awal, memang Wisma Putra. Bukan niat masuk Gaza, hantar barang, lepas tu sampai kat Rafah tu balik. Kita tahu tengah perang, masuk masa saya terbang tu kan tengah perang. Kedua, kalau ada rezeki lebih, kita nak sampai hantar. Pertama, kita memang nak serah dekat Palestine Red Crescent atau Egypt Red Crescent melalui Bulan Sabit Merah Malaysia. Kedua, memang kita nak sampai sepadan. Yang ketiga, kalau ni ajaibnya, kita kata kalau ajaibnya, kita nak masuk dalam. Tapi yang tu niat dalam hati lah, taklah beritahu kat semua orang. Nanti kalau beritahu awal, takut tak lulus pula ke mana-mana kan. Jadi yang tu awal. Tapi segala puji bagi Allah bila sampai sini, entah apa masa tu kita cuba mohon ada jalan. Yang jalan biasa semua guna, kita guna. Tapi jalan tu Nabil, hampir orang kata macam langit tu cerah, tiba-tiba gelap gelita.
Tuan-puan semua nampak langit cerah, tiba-tiba langit gelap. Macam tak nampak apa-apa dah. Macam tak ada jalan lah. Tapi rupa-rupanya akhirnya last sekali ayah saya sakit habis. Ayah saya sakit. Doktor kata ayah ustaz ada tempoh kanser, so ada lebih kurang 10 hari baki. Yang begitulah, baki dalam hidup. So itu yang betul-betul dalam masa ustaz ni kan. 10 hari akhir doktor kata. Jadi bila saya dengar tu, saya betul-betul macam harap saya terus mesej dekat Usman Putra. Memang saya tak boleh tunggu saya boleh cerita. Saya memang nak balik. Saya tak tahan lah bab ini, saya tak boleh. Tapi doa tiba-tiba esok tu, hari nak balik Nabi esok tu, Allah buka jalan untuk masuk. Allahu Akbar. Dia last dah, memang tak ada, memang betul-betul hati tu kata tak apalah ya Allah kan, niat dah Allah terima dah. Dia niat pun tak rugi. Ada orang kata rugi, tak ada rugi kan. Kita guna duit sendiri, harta kita sendiri untuk agama, tak rugi. Benar. Tapi kalau kita pakai duit orang jalan-jalan, rugi. Tapi kalau duit harta kita sendiri, tak rugi. Habis untuk agama tak ada rugi kan. Untuk akhirat ni tak rugi. Buat apa tak rugi. Kita korbankan Ustaz untuk usaha agama ni. Itu yang sepatutnya kita korbankan. Masa, harta dan juga diri untuk agama. Betul tak kan? Kita korban tu mesti tak ada ruginya lah. Tak akan rugi. Bila Nabi Ibrahim tinggal Nabi Ismail dengan Hajar, tahu tak apa dia kata? Apa Nabi Ibrahim kata? Isteri dia kata, dia tanya suami dia, wahai Ibrahim, adakah ini perintah Allah? Siti Hajar cuma angguk je. Apa isteri dia kata? Wahai suamiku, kalau ini perintah Allah, pergilah. Allah takkan sia-siakan saya. Allah takkan sia-siakan orang jaga agama. Allah takkan sia-siakan isteri dia. Allah takkan sia-siakan ayah mak dia. Allah takkan sia-siakan anak dia. Kalau hidup, dia bahagia. Kalau mati, masuk syurga. Jadi, kalau mati, insya-Allah pun bahagia. Jadi tak ada rugi. Orang beriman tak ada rugi. Dapat masuk Gaza pun bahagia, berjaya. Tak masuk pun berjaya. Yang penting sembahyang tak tinggal. Saya sebenarnya baru semalam, apa yang Ustaz cerita ni tadi, semalam saya dengar bayan Syekh Rohaizat kan, bila perang orang Islam dengan Parsi, yang Saidina Umar hantar 2 orang ulama suruh cek amal je, tentera Islam punya amal kan, apa salahnya dekat amalan. Ustaz cerita tadi sebiji apa yang saya dengar Ustaz. Cek amal, sedekah, saya kat sini hari-hari kita lepas maghrib, lepas subuh ramah bagi tazkirah, bagi bayan. Yang antara hari ke berapa, masa hari ke 20 dah, kita cakap apa, saya beritahu kat dia orang cerita satu kisah Sayyidina Umar Khattab beritahu pada Sa'ad Abi Waqqas. Apa dia kata? Wahai Sa'ad, wahai Sa'ad, masa tu beritahu pada Sa'ad, wahai Sa'ad, sesungguhnya Allah tak ada hubungan dengan mana-mana hamba makhluknya. Jangan menyangka walaupun kamu keluarga Nabi atau sahabat Nabi. Sebenarnya kalau keluarga Nabi itu bukan yang calang lah Nabi. Darah Nabi bukan yang calang. Nabi sudah muliakan ahli baik. Kedua, walaupun kamu sahabat Nabi, sahabat ni memang Allah dah isytihar keredaan dia. Itu pun Sayyidina Umar kata betul-betulkan niat. Sayyidina Umar kata, wahai Sa'ad, walaupun kamu mungkin jangan menyangka kamu keluarga Nabi atau sahabat Nabi, kamu ada, maksudnya kamu macam orang Allah, perasaan bagus, kebaik, tak boleh. Tapi dia kata Allah bersama-sama dengan orang yang takwa. Untuk itu, kata Sayyidina Umar Khattab dalam surat tu, ambil beratlah dalam segala apa yang kamu lakukan. Apabila amal yang kamu lakukan menyamai apa yang Nabi Muhammad SAW lakukan, maka bantuan Allah datang. Saya sebut bukan soal yang lain-lain. Allah tolong ke Allah tak tolong, itu saja. Allah rahmatkan ke Allah tak rahmatkan. Bukan soal duit kita, bukan rupa paras kita, bukan kemasyhuran kita, bukan saya siapa. Tak ada apa. Nabi kita ni, semua milik siapa? Milik Allah. Kalau kita yakin itu, Allah tolong. So Nabi Allah dapat pergi, Nabi dapat masuk. So dalam perjalanan Nabi tahu berapa jauh. Dia asal dia beritahu masuk. Patutnya dalam kedutaan hantar kita 3 pagi datang. Tangguh jadi 6 pagi. Patutnya 6 jam je. Tapi kami melalui 21 checkpoint. 21 halangan. Dan checkpoint ni dijaga oleh tentera Israel ke Ustaz? Dia bukan, dia memang tentera Mesir, tapi memang dia ketat lah. Memang tak ada orang boleh pergi ke sana lah. Tak boleh cuba-cuba ke nak try lalu. Ada orang cuba-cuba kan, memang tak, insyaAllah tak lepas lah. Dia bukan macam tu. Memang mesti ada satu surat keizinan sebab demi keselamatan. So Alhamdulillah sekian Nabi dah tahu. Kali pertama dalam hidup, segala puji bagi Allah. Orang kampung, tiba-tiba kita kebal je dengan Nabi, kita kebal. Kalau kita kan anak kita kebal. Subhanallah, Allah hebat Zat. 12 kita kebal Nabi ni, kita kampung-kampung. 12 kita kebal. Macam cerita tengok cerita kat TV Nabi, kuat juga tengok cerita Astro.
Dia tengok movie 21 checkpoint. Lepas tu dia orang tengah jalan dia pusing pula. Lepas tu jalan biasa dia ikut dia tukar. Patah balik semula. Ada sebab jauh juga patah balik tu. Patah balik lalu ikut padang pasir. Nampak pasir je semua sekali. Memang jalan tentera. So tukar 21 checkpoint. Ada 12 kereta kebal. So bila sampai kat Gaza ni Nabil tahu tak apa rasa. Kami lebih kurang 21 jam. 21 jam perjalanan tu. Biasa saya sakit pinggang Nabil kalau naik van. Memang tak boleh naik kereta lain. Naik van je yang dibenarkan. Tak boleh nampak bas besar ke mewah ke. Kalau boleh nak juga beli mewah tak. Naik Alphard ke kan. Ni tak ada. Memang betul-betul naik van tu kursi tegak juga Nabil. Gitu tegak. 21 jam. Dah lama tak rasa. Jadi lalu padang pasir. Driver pula buka tingkap. Allah, pasir macam masuk mulut, masuk hidung. Dia selesa masuk kita kena pasir dan 21 jam. Tapi tahu tak apa dia tak rasa nak makan. Tak rasa nak berak Nabil. Nak berak pun tak ada. Tak ada rasa. Lupa sekali. 21 jam. Kami berhenti semayang tu. Ada air coklat sikit-sikit makanan kereta. 21 jam. So tapi tak rasa penat. Penat sikit tapi tak rasa. Walaupun ada ujian sikit. Ada mula-mula tu ada 1-2 ujian lama sikit ketahan kat checkpoint tu. Yang lama sikit 2 jam tu yang lama sekali. Dia kena check semua balik semua. Tapi lepas tu dah ada iring tentera. Di iring tentera memang dah tak ada halangan apa-apa. Laluan padang pasir tu semua dah senang dah. So bila sampai kat Gaza ni, saya sampai biasakan border orang ceritakan lama, susah, pengalaman orang lain, ujian mereka. Saya selalu dengar kan. Saya pernah dengar. Tapi tahu tak apa Nabi, segala puji bagi Allah dalam sejarah. Orang kata paling cepat 3 jam kat border. Tu saya dengar kisah-kisah sebelum ni. Tapi tahu tak apa Nabi, kami kat situ, dia bagi duduk kat sofa Nabi, tak payah buat apa-apa. Dia suruh duduk pasport. Wah, dah jadi macam masjid tetamu, masjid istighfar. Masjid sambut tetamu. Dia orang istighfar, tak ada buat apa Nabi. Duduk ambil pasport, dia orang tak ada buat apa. Kan dengar kena check, kena ni, kena tu, kena ni, tak ada. Dia suruh duduk, dia hidang air Nabi, bagi air Pepsi. Air Coke, air mineral, bagi. Kita duduk kat situ. So dia orang pun macam semua bagi lah, masuk kita duduk kat situ seorang-seorang. Duduk lah masuk seorang sama tim 10 orang dia ni alhamdulillah. Tapi bila kita masuk Gaza tu rasa macam sebulan puasa Ramadan. Sampai situ macam hari raya pertama. Rasa perasaan dia sebab satu memang dah tunggu sebulan. Jadi macam hari raya susah. Allahu Akbar. Kita dunia dengan amal kan, dan doa orang semua Malaysia, doa tu yang kuat. Saya mesej semua ahli ulama yang saya kenal. Saya mesej Habib Ali Zainal Abidin, saya mesej Syekh Zainul Asri, saya mesej Maulana Mansur, Maulana Hamid, saya mesej semua sahabat saya, Haji Abdullah Chong. Saya mesej semua sekali Nabil yang Nabil pernah jumpa kat saya, mesej dan semua suruh doa kat saya. Saya suruh doa, saya suruh semua doa. Sekali semua saya suruh buat. Saya sampai dah tak nampak. Amal saya pun saya tak nampak Nabil. Amal saya pun saya tak nampak lah. Saya rasa macam tak berapa makbul je. Saya kata ini dah aku ni doa tak boleh. Dulu rasa macam boleh. Sekarang tak lepas saya kena hayat doa orang lain pula lah. Tumpang doa orang lain. Kita jaga amal tapi saya dapat doa orang lain lah. Doa alim-alim. Bukan doa kita pun. Jadi doa hayat. Kan itu dia yang sebenarnya yang kita nak kongsi dekat orang ni, kekuatan dan kehebatan doa ni Ustaz, kan? Betul. Kan hanya dengan kemuliaan Allah aja benda yang kita fikir mustahil tu boleh jadi. Betul tak Ustaz? Betul. Pertolongan Allah je kan? Pertolongan Allah. Tu adik-adik semua perempuan kat sana saya ada tengok video yang Ustaz beli mainan bagi dekat anak-anak dekat sana. Allah Ustaz, saya menangis Ustaz. Saya rasa macam saya terkesan sangat lah Ustaz bila tengok keadaan tu kan. Kita tahu kan anak-anak tu sedang lalu satu keperitan hidup. Tapi masa Ustaz bagi mainan dekat diorang tu, diorang ada cerita apa-apa Ustaz borak-borak apa dengan diorang Ustaz? Saya sedih masa tu Ustaz. Ya, ada satu keluarga tu diorang semua tak pakai selipar. Bila kita bagi mainan, kita selalu saya ingat macam nak jumpa orang, nak bagi gembira orang. Dengan kita pun Arab pun tak pandai. Adalah tim mana cakap Arab ramai lah. Bahasa Inggeris pun kurang-kurang juga. Dia orang pun lagi bahasa Inggeris pun tak tahu orang kampung. Tapi bila cakap Nabi, saya ingat Ustaz saya kata nak jumpa orang ni bukan nak kena ilmu tinggi-tinggi. Bukan nak kena belajar bercakap. Tahu tak apa? Anggap mereka macam keluarga kita. Macam keluarga kita dah lama tak jumpa. So bila kita jumpa Nabi, kita jumpa. Kita macam jumpa anak, apa nak bawa mainan-mainan, bagi dia happy, bagi dia
buat kita rasa macam obat tu Nabi. Senyuman anak-anak miskin, orang susah, dia jadi macam obat untuk kita. So kita bawa mainan, budak-budak tu dia orang berlari, kejar mainan, ada dia orang happy, dia orang memang happy lah. Ada satu keluarga tu, dia orang adik-beradik semua kecil-kecil Nabi, baru sampai baby baru lahir, bapak dia baru kena bom baru ni. Bapak dia kena bom. So kita pindahkan keluarga kita, bawa ke tempat tinggal lah. Kita bagi, insyaAllah bagi rumah, dan kita bagi hadiah-hadiah. Budak-budak yang tengah nangis-nangis ni, dia orang ketawa. Senyuman dia orang tu buat rasa kita happy. Saya terbang dengan Nabi. Kalau yang baby, saya tengok muka. Kalau muka macam nak nangis, saya dukung macam ni je, pelan-pelan. Kalau yang besar, saya terbangkan macam anak. Saya memang anak selalu kecil, saya terbang gitu. Dia suka. Muka saya nak terbang. Saya rindu anak-anak tu juga. Dia pun terbangkan. Dia orang suka, dia orang ketawa terbang kan. Jadi kita bagi hadiah, dia orang gembira. Ada seorang budak Nabi. Kita tanya nama, seorang adik ni semua tanya nama. Saya tanya nama-nama lah. Bila tanya-tanya ada seorang ni, dia tak jawab nama. Dia pun macam bela je. Rupa-rupanya telinga dia dah tak dengar. Dua-dua dah tak dengar. Bila telinga tak dengar, tanya ayah dia. Apa ni? Rupa dia dah pergi klinik, dia dah pergi hospital. Rupa-rupanya dia perlu obat. Obat tu ada dekat Egypt. Dan dia tak dapat nak ubat tu. Ubat kat sini habis. Sini kadang barang-barang tertentu memang banyak barang macam bandar biasa, tapi contoh dia order sesuatu tu sampai 6 bulan, kadang order sampai 2 tahun baru dapat barang. Jadi kita baru sebulan kat Egypt rasa lama, dia 6 bulan order barang setahun. Jadi kita pun dapat